يسر وأبي يسر اللهم يسر وتنصر وأبي خير يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat para jemaah saudara syikirin yang dirahmati Islam, mari kita sama-sama memulakan majlis kita pada malam pendekatan ini membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, syukur kita dengan limpah keizinan dan inayah yang diberikan kepada kita, maka kita masih diberikan ruang, kesempatan, kesihatan, kelapangan masa untuk sama-sama menghadiri solat berjemaah dan melapangkan masa untuk sama-sama kita memberi pengisian kepada jiwa kita. InsyaAllah malam ni saya diminta untuk ganti Ustaz Wan Ali, disebabkan Ustaz Wan Ali tak dapat datang dan disebabkan sepatutnya minta Ustaz lain lagi. Ustaz lain pun tak dapat juga, saya pun terpaksa lah. Dua kali tapik dah saya ni. Ustaz yang pertama tak boleh, yang kedua tak boleh, yang ketiga tak boleh. Jadi yang kedua tak boleh, yang ketiga je boleh. Terpaksa boleh yang ketiga. Terpaksa boleh lah. Buat macam mana kan. Tapi tak apalah tuan-tuan ya. Mungkin sebab dah lama tak datang surau, orang suruh datang surau lah tu. Seminggu tak nampak muka kat surau, dia orang nak paksa duduk-duduk kat surau. Hai tuan-tuan dan puan-puan saya mulia sekalian, itulah yang dikatakan sebagaimana kita belajar dalam sifat 20, sifat ilmu Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala ni maha mengetahui apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku. Itu hebatnya Allah Ta'ala ni. Kita ni setakat apa yang telah berlaku kita tahulah. Yang sedang berlaku tak berapa nak tahulah. Yang bakal berlaku lagi lah kita tak tahu, kita hanya boleh merancang. Tapi Allah Ta'ala itu dia maha mengetahui apa yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Apa yang terlintas dalam hati pun dia dah tahu, apa yang tak terlintas pun dia tahu juga. Maksudnya apa yang kita tengok tapi tak masuk ke hati pun dia tahu, apa yang tak tengok tapi ada dalam hati pun dia tahu. Itu hebatnya kuasa yang mana kita belajar tentang sifat ilmu Allah Ta'ala. Jadi apa yang berlaku hari ini Allah Ta'ala dah tahulah kan. Saya terpaksa juga datang, walaupun nak turun tadi dah pusing kereta. Awal turun 7.20 lagi turun, dah sampai tengah jalan rumah telefon gas habis. Maknanya Allah maha mengetahui lah gas habis, pusing balik. Pergi kedai Cina dekat rumah, maklumlah raya Cina ditutup lah. Pusing pula pergi section 2, pusing-pusing cari section 3 cari gas. Tu lambat sikit sampai. Jadi minta maaf banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan saya mati sekalian. InsyaAllah malam ni kita akan sambung pembicaraan tentang kitab Kabair, dosa-dosa besar, yang mana kita dah sampai kepada hitungan dosa besar yang ke-25 tuan-tuan. Kalau sebelum ni kita membicarakan dosa besar yang ke-24 tentang menipu, orang yang membiasakan mulutnya dengan menipu. Jadi tuan-tuan, perbuatan menipu ini mana orang yang suka bercakap tak ada benda lain, cakap saja ada nasi tambah, itu juga dikira sebagai dosa besar. Cakap dia tu kalau 10 dia cakap 12 yang menipu. Mana macam itulah. 10 cakap tu orang dah tahu, 11-12 pun menipu juga. Jadi orang macam ni dikira melakukan dosa besar. Dan seterusnya orang yang banyak berjenaka juga kita risau, takut termasuk dalam dosa besar. Kalau jenaka ni kadang-kadang bukan benda betul pun dia buat jenaka, buat gelak-gelak kan, main-main. Jadi dikira juga sebagai dosa besar. Dan seterusnya malam ni kita akan membicarakan tentang dosa besar yang ke-25, iaitu hukum membunuh diri. Hukum membunuh diri disebut dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 hingga 31, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al zalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana zalika 'ala Allahi yasira in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Sadaqallahul azim, ayat surah An-Nisa ayat 29 hingga 31, yang mana bermaksud lebih kurang tuan-tuan, wala taqtulu anfusakum, jangan sekali-kali kamu bunuh diri kamu. Innallaha kana bikum rahima, sesungguh Allah Ta'ala ni sangat penyayang kepada kamu. Jangan sekali-kali kamu membunuh diri kamu, kerana Allah Ta'ala ni sayang dekat kamu.
Jangan kita rasa Allah Ta'ala tak sayang dekat kita. Walaupun kita ditimpa musibah, walaupun kita susah macam mana sekalipun, kena ingat, innallaha kana bikum rahimah. Allah Ta'ala tu maha penyayang. Diberikan musibah, diberikan dugaan, diberikan apa-apa kesusahan hidup, bukan bermaksud Allah Ta'ala tak sayang kita. Kan? Kalau dia tak sayang kita, awal-awal lagi tak payah buat kita kat muka bumi ni. Tapi kalau dia sayang kita, diberi nikmat rezeki kepada kita, tapi dalam masa yang sama dia uji juga kita. Kerana dia nak tahu mana hamba yang lebih sabar, mana hamba yang lebih taat, mana hamba yang ada sifat keyakinan kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak diberi ujian, senang hidup kita ni. Dan kalau kita tidak diberi ujian, maka kita tak tahu setakat mana iman kita. Kalau kita tidak diduga langsung, hidup senang je, tak ada masalah. Jadi macam mana kita nak tahu kita ni orang beriman? Macam mana kita nak tahu kita ni seorang yang mempunyai keimanan yang tinggi pada Allah Ta'ala? Kerana itulah datangnya ujian kepada kita. Kita kena yakin di situ ujian yang datang ni, tuan-tuan dan puan-puan, bukan bermaksud saja-saja. Tidak ada ujian yang saja-saja. Tidak ada satu perkara pun yang Allah Ta'ala buat di muka bumi ni saja-saja. Itu kita kena faham. Tidak ada satu perkara yang dilakukan oleh Allah Ta'ala, yang ditentukan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ni hanya sekadar saja-saja nak main-main, tak ada. Semua perkara yang dibuatkan ada matlamatnya. Begitu juga ujian yang dikenakan kepada kita, maka itu juga sebagai salah satu cara untuk dia memberi pengingatan kepada kita. Banyak macam ujian ni, tuan-tuan. Ada orang diberi ujian kesusahan, susah hidup, tuan-tuan. Susah hidup. Ada sakitnya, duit kurangnya, apa lagi, sakit subur badan tak sihat dan sebagainya. Ada diuji dengan penyakit yang tiba-tiba, dulu tak ada, tiba-tiba ada. Macam Haji kena, Haji Din kena. Dulu tak ada jantung, tiba-tiba dulu ada jantung. Dulu tak ada penyakit jantung, tiba-tiba cek-cek ada penyakit jantung. Gelisah dia, susah dia. Itu ujian, tuan-tuan. Tapi dia uji tu kerana dia tahu orang ni mampu diuji. Kalau kena dekat kita umur 40-an ni kena penyakit jantung, agak-agak pensan terus kot. Terus kena rasa Allah macam mana boleh kena. Jadi itu semua ujian Allah Ta'ala berikan, nak tahu setakat mana kita sabar. Begitu juga ada orang diberi ujian dengan banyak harta, banyak sangat harta, tuan-tuan, sehingga kan tak sempat nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Ujian juga, tuan-tuan, harta banyak ni. Ada orang diberi ujian dengan tak ada anak, langsung tak ada anak. Ferah, tuan-tuan, anak tak ada. Kahwin 10-20 tahun tak dapat anak, ferah. Ujian tu, tuan-tuan. Ada orang diberi ujian dengan anak ramai. Ujian juga, tuan-tuan. Ujian anak ramai. Nak datang surau, anak tu pegang ni, anak tu pegang ni. Dukung anak kena air kencing pula dekat baju, nak kena salin macam mana. Ujian juga, tuan-tuan. Bangun pagi nak datang surau, anak menangis. Itu juga ujian pada Allah Ta'ala. Tidur malam, anak tak tidur, nak kena dodaikan anak sehingga terlepas waktu subuh. Itu juga ujian, tuan-tuan. Ada orang tu ujian dia tak dapat kahwin, minta orang tu, minta semua orang tak nak. Ada orang tu tak minta pun kahwin sampai 4. Ujian juga, tuan-tuan. Yang tak ada isteri tu ujian dia. Dia rasa seorang je senang. Tapi kadang-kadang kalau tak ada isteri pun tak datang juga surau. Sibuk nak pergi sana pergi sini sebab tak ada tanggungan. Yang ada isteri ramai pun susah juga, tak datang surau juga. Itu ujian semua tu, tuan-tuan. Kita kena faham apa yang berlaku. Kadang-kadang kita nampak nikmat, rupa-rupanya ujian di sisi Allah. Ada orang tu diberi ujian dengan naik pangkat. Naik pangkat, cepat sungguh naik pangkat dia. Sehingga kadang-kadang kalau naik pangkat cepat ni, dia lupa siapa dia. Ujian juga, tuan-tuan. Macam-macam bentuk ujian. Akan tetapi kalau kita ditimpa ujian, musibah yang rasa berat nak tanggung, jangan sampai kita ada terasa nak bunuh diri. Kerana kena ingat, tuan-tuan, innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni kepada kamu dia sangat penyayang, sangat sayang. Kemudian, wa may yaf'al zalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara. Barang siapa yang buat demikian tersebut, mana orang yang bunuh diri ini, maka dia ni telah melanggar hukum Allah dan dia telah melakukan kezaliman. Fasawfa nuslihi, maka dia akan disekalkan di dalam neraka. Maka nazalika 'ala Allah yasira. Dan ingat juga, tuan-tuan, Allah Ta'ala ni mudah je nak bagi kita masuk neraka. Maka nazalika 'ala Allah yasira. Kita ni taat pada Allah Ta'ala ni, kita rasa dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita sembahyang.
Ambil sekali je kita buat dosa, maka bagi Allah Ta'ala mudah je nak masuk kita dalam neraka. Mudah tuan-tuan. Bukan kata Allah Ta'ala kata, oh dia ni tak boleh masuk neraka ni sebab banyak ibadah dia. Tak, mudah sahaja untuk Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam neraka. Wa kana zalika 'ala Allahi yasira. In tajtanibu kaba'ira, sesungguhnya menjauhi dosa-dosa besar itu, wa ma tunhauna an, yang mana dilarang oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Ta'ala, nukaffir anhum, maka Allah Ta'ala ni, kami Allah Ta'ala kata akan menghapuskan daripada mereka sayiatikum, dosa-dosa kecil. Mereka yang menjauhi dosa-dosa besar, Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala akan mengampunkan baginya dosa-dosa kecil. Kita tahu dosa besar, maka kita tinggal dosa besar tersebut. Dengan perbuatan meninggalkan dosa besar, maka kita diampunkan dosa-dosa yang kecil. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan akan dimasukkan kamu semua ke dalam tempat yang karima, yang mulia, yakni syurga. Maknanya dengan meninggalkan dosa besar, kita dihapuskan dosa kecil dan kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu ayat surah An-Nisa. Kemudian kita tengok lagi pada ayat surah Al-Furqan, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ni, kalau tuan-tuan baca, dia ada 4-5 ayat sebelum tu, nak menceritakan sifat-sifat orang yang masuk syurga. Banyak sifat-sifat dia diceritakan ayat-ayat surah Al-Furqan ni. Salah satu sifat orang yang boleh masuk syurga ni, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, mereka-mereka yang tidak menyembah selain daripada Allah Tuhan yang lain, wala yaqtulun nafsa, dan tidak juga membunuh jiwa, nak diri, allati haramallah, yang mana diharamkan oleh Allah Ta'ala kecuali dengan keizinan. Okey tuan-tuan, kita masuk pada bab kita tadi, bunuh diri. Kenapa bunuh diri ini dianggap sebagai dosa besar? Hukum bunuh diri ni tuan-tuan sama juga dengan hukum bunuh orang lain. Sama je. Hukum bunuh diri kita sama juga dengan hukum kita bunuh orang lain. Kenapa? Kalau kita kata kita boleh bunuh diri kita sebab kita punya diri kita, kita kena ingat tuan-tuan, diri kita ni bukan kita yang punya. Kita diberi pinjam sahaja. Begitu juga orang lain tak boleh bunuh. Sebab apa? Disebut dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang pada kamu sehingga dia kasih pada saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Maka kita nak bunuh orang macam mana? Kalau kita ni kasih diri kita, kita takkan bunuh orang lain. Jadi itu nak ceritakan nak bunuh orang tak boleh. Kerana larangan bunuh diri larangan bunuh diri ni yang mana sama hukumnya dengan larangan bunuh orang lain. Kerana bunuh orang lain bererti membunuh diri sendiri juga. Kata ulama, bunuh orang lain sama juga dengan kita bunuh diri. Bunuh diri sama juga bunuh orang lain. Itu maksud dia. Hukum bunuh diri ni tidak boleh kita kata ringan berbanding dengan bunuh orang lain. Sebab kita bunuh diri kita sendiri. Dan kita kena ingat dan dalam Al-Quran sebut, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali kamu campakkan diri kamu ke dalam kehancuran. Tahlukah tak kira lah bunuh diri, kesakitkan badan dan sebagainya pun tak boleh. Apatah lagi kita nak bunuh diri. Kita nak buat sakit badan kita pun tak boleh. Contoh kita masa sambut 10 Muharram yang lepas, di masyarakat Syiah ni, dia buat satu sambutan, dia panggil mu'atabah. Kaedah mu'atabah ni cela diri dengan lukakan badan, dihantukkan kepala, pukul dan sebagainya. Itu ulama-ulama Sunni mengatakan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali kamu campakkan diri kamu ke dalam kehancuran, buat perkara macam tu tak betul. Begitu juga dengan kita makan benda-benda yang memudaratkan badan kita pun tidak boleh juga. Walaupun benda tu sedap makan, tapi ada mudaratnya, maka tak boleh makan. Tidak boleh makan benda yang memudaratkan badan kita. Begitu juga kita ambil apa sahaja yang memudaratkan diri kita. Begitu juga kalau tuan-tuan perhatikan hukum orang macam orang ambil dadah lah tuan-tuan. Mana ada dalam Al-Quran ni hukum ambil dadah tu haram? Tak ada tuan-tuan. Carilah ayat mana sekalipun tak pernah disebut. Wala ta'khudhu dadah, tak ada.
Tidak ada hadis Nabi mengatakan jangan kamu ambil dadah, tak boleh. Tidak ada. Tapi berdasarkan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali kamu campurkan diri kamu ke dalam kehancuran. Kehancuran macam mana? Sama ada kehancuran dari segi tubuh badan ataupun kehancuran di segi keimanan. Jangan juga kita campurkan diri kita ke dalam kehancuran iman kita dengan kita percaya pada benda-benda yang mensyirikkan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan juga kita mencampakkan diri kita ke dalam kehancuran iman dengan kita melakukan benda-benda yang menyebabkan kita ni lari daripada keimanan yang sebenar. Pun tak boleh, tuan-tuan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan buat baiklah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat sayang pada orang-orang yang baik. Maka di sini Allah Ta'ala memperingatkan kita kena buat baik selalu, tuan-tuan. Kena selalu buat baik kerana Allah Ta'ala tu sayang pada orang yang buat-buat baik ni, yang berbuat baik. Jadi tuan-tuan, itu secara mudahnya. Ada hadis yang menceritakan tentang peristiwa orang yang bunuh diri pada zaman Rasulullah. Rasulullah pernah menyebut satu riwayat daripada Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Jundub, kana mimman kana qablakum rajulun bihi jurhun fajaza. Sesungguhnya ada satu orang, ada satu manusia ni pada zaman sebelum kamu, seorang lelaki pada zaman sebelum kamu, dia cedera. Dia cedera kemudian dia pun putus asa. Dah cedera ni putus asa dah, tak boleh nak berubat dah. Dia luka tak sembuh-sembuh, tak boleh nak berubat. Fa akhadha sakinan, maka dia ambil pisau. Fa hazza biha yadahu, maka dia ambil pisau tu, dia potong tangannya. Katalah dia cedera di lengan ni, tak berhenti-berhenti. Macam kita sekarang lah kena kencing manis, luka. Luka kena kencing manis ni tak siap, tak sembuh-sembuh. Duduk makin teruk, putus semangat. Maka kita pun dah nampak teruk ni, potong sendiri tangan. Potong sendiri, dah tak tahan sangat, sakit ni. Maka dia pun potong tangan dia. Fama raqaddama hatta mata. Maka disebabkan dia potong tangan tu, darah dia keluar tak henti-henti. Sebab potong diri, kalau potong hospital lain cerita lah, tuan-tuan. Potong hospital tu sebab hospital dia ada kaedah dia untuk menghentikan darah dan sebagainya. Tapi kalau buat sendiri tak boleh. Maka dia keluar darah tak henti-henti. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berkata dalam hadis ni, Rasulullah SAW menyebutkan, Allah Ta'ala berkata, badarani abdi binafsih, hambaku telah mendahului ketentuan ajalku dengan tangannya sendiri. Badarani abdi binafsih, haramtu alaihi jannah, maka aku haramkan ke atasnya syurga. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan, jangan kita buat sendiri kaedah. Nampak orang nak mati, kita contohlah satu hari nanti tuan-tuan dalam keadaan nazak, teruk dah ni, kesian tengok orang duk menanggung kita kan. Kita duk terlantar orang duk menanggung, jangan ada rasa nak bunuh diri, jangan. Macam mana susah sekalipun, jangan sengaja-ngaja kita nak makan ubat supaya mati ke, nak buat benda supaya mati, jangan. Dan apatah lagi nak gantung diri dan sebagainya, nak terjun jabatan. InsyaAllah orang kita ni tak berapa ada masalah tu. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, akal kita ni ketika waras, Alhamdulillah. Akan tapi ada masa kita ni diperdayakan oleh syaitan, maka ketika itu kita buat benda yang tidak sepatutnya kita buat. Maka kena ingat, bunuh diri ni dosanya dosa besar, dan dijanjikan neraka oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhladan fiha abada. Wa man qatala nafsahu bisummin fasumuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhladan abada fiha abada. Wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhladan fiha abada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud, barang siapa yang membunuh diri dia dengan besi, dia tusuk badan dia dengan besi,
fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam. Maka besi tadi yang dia guna untuk bunuh diri dia tu akan dia bawa masuk neraka dan ditucuk sikit kali sampailah kekal dalam neraka. Dia akan buat terus perbuatan tersebut. Itu balasan bagi orang yang bunuh diri dengan besi. Barang siapa yang membunuh diri dengan minum racun, maka racun tersebut akan dia bawa masuk neraka dan dia kekal minum racun tu sampailah bila-bila. Dan barang siapa yang bunuh diri kerana terjun daripada bukit, kata Rasulullah, maka dia akan berterusan perbuatan tersebut di dalam neraka. Dia akan terjun khalidan mukhladan fiha, maka kekal dia dalam keadaan tersebut dalam neraka, tuan-tuan. Maka kalau bunuh dengan besi, maka besi duduk tusuk hari-hari dalam neraka sampai bila-bila. Sebab itu dalam hadis lain disebut oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang bunuh dirinya dengan sesuatu perkara, dengan sesuatu keadaan, dengan sesuatu alat di dunia ini, maka azab dia pada hari kiamat nanti begitu jugalah perbuatan dia. Katalah tuan-tuan bunuh diri dengan gantung diri, maka sampai akhirat ni nanti tuan-tuan akan gantung diri sampailah bila-bila lah. Sampai bila? Itu persoalan yang kita kena perhatikan semulalah. Sebab tuan-tuan, saya nak bawa sikit, laju sikit malam ni, minta maaf lah. Sebab pukul 9 tu ada jemputan nak baca Yasin dengan tahlil, jadi kena laju lah. Kalau buat slow tak terkejar yang tu pula. Tambah-tambah isyak kita masuk lambat. Pukul 9 tu maknanya tengah malam dah, sekarang kena baca Yasin pula kan. Kalau setakat doa samat tahlil tu cepat sikit, saya hantar no je. Tapi kerana baca Yasin tu kena hantar itulah cikgu Mat lah untuk baca Yasin, bagi laju sikit. Okey tuan-tuan ya. Persoalan yang timbul, adakah orang yang disebut khalidan mukhlidan fiha, adakah orang yang bunuh diri ataupun orang yang buat dosa besar ni kekal dalam neraka? Itu persoalan. Kekal ke orang dalam neraka, orang yang buat dosa besar ni? Kekal ke tidak tuan-tuan? Soalan mudah lah. Orang yang buat dosa besar ni kekal ke tidak dia dalam neraka? Soalan ni tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Kekal ke tidak? Tak berapa berani nak jawab kan? Sebab apa? Kalau jawab kekal kan nanti ustaz kata tak kekal. Kalau jawab tak kekal kan nanti ustaz kata kekal. Jadi tak berani nak jawab. Okey tuan-tuan ya. Saya baca bab pertama yang kita baca dulu, asyirku billah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa ayat yang ke-48 dan juga 116. Sesungguhnya Allah Ta'ala la yaghfiru an yushraka bihi, tidak akan mengampunkan siapa yang mensyirikkan dia, wa yaghfiru akan mengampunkan ma duna zalika, selain daripada syirik, ma duna zalika liman yasha, bagi orang yang dia nak ampun. Jadi tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan pernah terbuat dosa besar, kan? Pernah terbuat dosa-dosa besar yang kita sebut, mencuri ke, menipu, cakap bohong dan sebagainya, maka jangan lupa untuk minta ampun. Tapi kalau bunuh diri payahlah nak minta ampun, dah mati dah kan. Tapi nak ceritakan, orang yang buat dosa besar ini tuan-tuan, selain daripada syirik, yang lain Allah Ta'ala akan ampun berdasarkan ibadah dia. Tengok macam mana ibadah dia, sebagaimana sebuah cerita, sebuah kisah pada zaman Rasulullah. Diriwayatkan oleh Tufail bin Amr al-Dawsi bahawa pada masa hijrah ni, beliau ni Tufail ni dengan seorang sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, sahabat dia ni yang dua orang Tufail dengan sahabat dia ni, sahabat dia jatuh sakit. Tapi jatuh sakit ni tak sembuh-sembuh. Maka dia putus asa ketika tu. Dah tak tahu nak buat apa, tak sembuh-sembuh. Disebabkan Madinah dengan Mekah ni beza panas dia. Panas Madinah lebih pada Mekah lagi. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah dan Madinah, tuan-tuan tahulah. Kalau nak pergi sembahyang di Masjid Madinah, kalau kebetulan hari panas tuan-tuan, nak tengok bawah tak boleh. Sebab apa? Marmar tu dia bawa haba ke mata sampai ke jalan macam tu tuan-tuan. Kalau di Mekah orang curi selipar tak risau tuan-tuan. Tapi di Madinah orang curi selipar, Masya Allah, fikir panjang nak balik ke hotel. Sejarah tuan-tuan, saya pergi ke Mekah.
Kan masa tahun 2006 tak silap, ada orang sponsor pergi buat umrah. Rezeki tuan-tuan, bos sponsor pergi buat umrah. Kan saya dengan sahabat saya ni masa kat Mekah, kita orang pergi kita pergi Mekah dulu baru Madinah. Masa dekat Mekah tuan-tuan, alhamdulillah tak kena curi selipar. Sebab apa? Tawakal tu ala Allah. Letaklah mana-mana kita tawakal lah. Kan? Sebab orang ramai kan tawakal. Maka tak kena curi selipar. Pergi ke Madinah, duduk masjid, apa di Masjid Nabawi tu, disebabkan dah selamat dekat Mekah tadi, rasa tak apalah nak bubuh dalam plastik elok sikit. Letak tempat dia. Yang saya letak bubuh dalam plastik, kawan saya bubuh dalam plastik. Dia ambil selipar je, plastik tak ambil. Bagus sungguh orang curi tu. Dia ambil selipar. Waktu kawan saya keliling, sudah nak balik macam mana ni. Tak apalah jalan kaki ayam. Jalan-jalan kaki ayam atas marmar dia nak sampai ke hotel tu. Masya Allah, sampai sekirat pinjam selipar sebelah, dia kata nak berdiri. Tak tahan. Panasnya marmar. Dekat Mekah itu tak ada masalah. Tak panas macam tu. Tapi sampai ke Madinah panas. Nak ceritakan panas Madinah dengan panas Mekah tak serupa tuan-tuan. Tak sama. Jadi itu juga nak ceritakan bahawa kalau kita ni sebut tawakal tu, bukan tawakal sungguh-sungguh lah tuan-tuan. Jangan tawakal tapi dalam hati orang curi kot, orang curi sungguh. Duduk di Mekah tawakal, letak tiang mana-mana suka hati, campak macam tu je, letak tak kisah pun. Balik ada lah. Tapi di Madinah ni kerana tawakal kita tu kurang sikit kot, dah tambah ibadah pun dah selesai, umrah dah selesai. Allah Ta'ala nak uji setakat mana dia curi selipar. Kawan saya kata selipar pula harga mahal dia beli. Kat Mekah orang tak curi, Madinah orang curi, sedih dia. Tapi tak apalah, niat sedekah mungkin orang tu dapat guna buat pergi semayang, alhamdulillah lah. Ni tuan-tuan, itu sejarah lah. Nak cerita tadi pasal apa? Panas Mekah dengan panas Madinah ni tak sama. Jadi kerana panas di Madinah ni, maka sahabat Tufail ni, sahabat kepada Tufail ni bunuh diri. Dengan apa? Dia ambil pedang, dia bunuh diri dia. Dia ambil pedang, dia potong tangan, dia bunuh diri. Okey. Disebabkan dia bunuh diri, dipotong tangan, maka mati dia. Darah keluar, tak berhenti dan dia mati. Maka satu malam tu diceritakan oleh Tufail. Ini ada dalam riwayat dalam kitab Sahih Muslim. Diriwayatkan daripada syarah Imam Nawawi mensyarahkan hadis ni. Pada malam itu Tufail ni bermimpi pada satu malam. Lepas sahabat dia mati ni, maka Tufail ni bermimpi. Sahabat dia tu datang jumpa dia dengan wajah yang cantik. Tapi di tangan dia dibungkus dengan kain. Maka Tufail ni tanya sahabat dia dalam mimpi tersebut, apa berlaku pada kamu? Dia kata, Allah memuliakan aku kerana hijrahku kepada Nabi-Nya. Allah memuliakan kamu kerana kamu hijrah kepada Nabi-Ku. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata dekat dia, sahabat dia tu dimuliakan oleh Allah Ta'ala kerana hijrah daripada Mekah ke Madinah, maka dia dimuliakan. Maka tanya Tufail lagi, apa jadi pada tangan kamu tu kamu bungkus? Maka jawab sahabat dia yang meninggal tu, dia kata, Allah tidak akan menggantikan apa yang kamu rosakkan. Maka dia dielokkan, diberikan kelebihan. Dia bermimpi diberikan kemuliaan kerana hijrah, tapi kerana benda tempat dia potong tu akan kekal putus. Ibadah dia bagus kerana niat hijrah kepada Rasulullah, tapi kerana ada perbuatan dia tu, maka dia kekal dalam keadaan tangan tak ada. Maka esoknya Tufail ni pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia ceritakan peristiwa mimpi dia. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah Ta'ala supaya diampunkan tangan sahabat dia tu. Diampunkan tangan, bukan diampunkan dosa dia, tangan tu. Dia ampun. Tuan-tuan, berdasarkan hadis ni, berdasarkan cerita ini, maka kita kena yakin tuan-tuan, jangan pula kita kata orang buat dosa besar tu dia confirm masuk neraka. Jangan. Itu yang kita kena jangan. Orang minum arak macam mana sekalipun, kita jangan kata confirm neraka dah dia ni. Tak boleh tuan-tuan. Tidak boleh, kerana Allah Ta'ala ni dia boleh mengampunkan siapa sahaja yang dia nak. Dia berupaya untuk mengampunkan siapa sahaja yang dia nak. Akan tetapi dari segi hukumnya tuan-tuan, dari segi hukum tetap dosa besar dan berlaku satu khilaf di antara ulama, adakah kita boleh menyembahyangkan orang yang bunuh diri ni ataupun tidak.
Orang bunuh diri, kita tahu orang tu bunuh diri, gantung dan sebagainya, bunuh diri. Maka boleh tak kita nak sembahyangkan orang ni? Maka timbul satu khilaf. Kerana tuan-tuan, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada orang yang mati kerana bunuh diri, maka orang tu dibawa kepada Rasulullah. Orang mati bunuh diri, maka dibawa kepada Rasulullah, didatangkan kepada Rasulullah untuk disolatkan. Akan tetapi Nabi tak sembahyangkan dia. Nabi suruh sahabat yang sembahyangkan, Nabi sendiri tak sembahyang. Maknanya kalau ikut pada pandangan secara zahirnya, Nabi tak sembahyang orang tu kerana orang tu telah melakukan maksiat. Tapi dia tidak menghalang para sahabat untuk mendirikan solat pada dia. Bermaksud orang tu belum lagi diisytiharkan syirik. Kerana syirik, orang syirik sahaja, orang kafir dan syirik sahaja yang kita tak payah sembahyang. Tapi selagi orang tu Islam, kita kena sembahyang. Begitu juga kalau kita tahu orang ni banyak buat maksiat, kan? Banyak minum arak, banyak benda maksiat dia buat kat muka bumi ni, jangan sampai kita tak pergi sembahyang jenazah dia. Kena pergi sembahyang. Akan tetapi kalau kita ni sebagai ulama, kalau kita ni level ulama lah, level ulama lah, tak tahu nak letak siapa ulama kat sini ni. Kalau dalam BMC siapa ulama tak tahulah. Tapi kalau kita tu level ulama, tak pergi pun tak apa. Tak pergi pun tak apa, kerana mengambil iktibar daripada perbuatan Rasulullah. Nak ajar orang lain, kalau buat perangai macam ni, orang alim takkan turun sembahyang. Tapi orang-orang macam kita, macam saya ni boleh pergi sembahyang. Boleh pergi sembahyang, bawa poket, bawa baju ada poket pula. Jangan pergi sembahyang pakai baju yang tak ada poket, susah orang nak letak duit. Bawa baju yang ada poket, baju Melayu lah, ada poket dua lagi seronok. Ini sejarah juga. Masa mula-mula balik Mesir tu, balik kampung ni, kita ni orang selalu ajak pergi sembahyang jenazah lah tuan-tuan. Ada je, tiap-tiap minggu ada orang mati. Imam pula asyik panggil kita buat teman dia. Ngaji Quran malam dan sebagainya, kita je. Penuh poket masa tu tuan-tuan. Tak risaulah, balik Mesir mula-mula tu orang bagi, kadang-kadang sampai 2 poket orang masukkan. Sebab baru balik belajar kan, baca Quran dekat surau, dekat rumah lagi, dekat kubur lagi, Masya Allah. Sekarang orang tanya, Ustaz boleh tak baca kat kubur? Saya nak jawab tak boleh pun, saya pernah buat. Boleh tak Ustaz baca Quran kat kubur? Garu kepala. Aku dulu pernah buat juga, orang nak kata tak boleh macam mana ni? Jadi tuan-tuan, itulah susah juga, kadang-kadang susah juga. Tempat kita ni tak ada sangat orang baca Quran dekat kubur. Alhamdulillah lah, tak berlaku di sini. Di negeri Selangor ni tak berlaku sangat. Tapi di Kelantan orang buat lagi tuan-tuan. Masih buat lagi di Kelantan, baca Quran dekat kubur. Panggil orang-orang daripada pondok dan sebagainya baca Quran dekat kubur. Tapi Alhamdulillah lah, kita hanya ambil dari segi kebaikannya. Mudah-mudahan pahala 30 juzuk tu, semua yang dengar dalam kubur dapat pahala. Itu je kita ambil sekarang macam tu lah. Yang kita kata jangan jadi rigid sangat lah. Senang jangan rigid sangat. Itu tak boleh, ni tak boleh. Habis apa yang boleh? Kadang-kadang yang boleh kita tak buat, yang tak boleh kita sibuk. Baca Quran kat kubur mana boleh. Habis kat rumah awak baca tak? Untuk rumah ayah awak tak baca juga. Habis bagilah orang baca. Yang awak bising sangat tu kat rumah pun awak tak buat. Jadi bagilah orang baca. Ada masalah tuan-tuan ya. Kita ambil cara jalan tengah. Bagi supaya orang yang sama ada orang hidup ataupun mati dengar, semua dapat pahala. Mudah-mudahan macam tu tuan-tuan ya. Okey. Bermaksud tuan-tuan, dalam riwayat lain Rasulullah SAW tidak mensolatkan sahabat tersebut, tapi sahabat yang mati, tapi sahabat itu disolatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Bermaksud orang itu tetap Muslim, tetap beragama Islam, tetapi berdosa besar. Nabi tidak akan sembahyang orang yang melakukan dosa besar. Jadi kita pun kena faham ke situlah. Kalau supaya nak panggil orang mari sembahyang rumah kita, orang supaya datang dengan senang hati sembahyang rumah kita, jangan buat dosa besar. Kadang-kadang kita ni kalau jenis orang yang banyak dosa besar ni, orang datang sembahyang tapi berat hati tak sembahyang, tak ada guna juga, tak ikhlas orang sembahyang kita. Begitu juga kadang-kadang saya nak nasihatkanlah juga tuan-tuan dan puan-puan kan.
Kadang-kadang panggil ustaz-ustaz pergi rumah ni, kadang-kadang ustaz-ustaz pergi rumah ni, kadang-kadang dia ada perangai juga ustaz-ustaz ni. Perangai macam mana kalau anak-anak kita buat dek je, ustaz pun buat dek lah baca. Jadi kalau kita ada anak-anak apa semua, kalau ustaz tak datang, walaupun tak boleh baca sendiri, biar dia nampak bersungguh. Biar dia nampak bersungguh nak baca, tapi dia tak tahu. Ni panggil ustaz, anak dekat luar isap rokok, ustaz baca kat dalam. Mulalah ustaz baca mana-mana dia nak baca lah. Saya nak nasihat jugalah, sebab saya banyak kali juga pergi dan banyak kali juga kena macam tu. Saya nak ceritakan rasa kita yang tolong baca ni, kadang-kadang nak baca ni tengok, betul ke aku je bersungguh? Tuan rumah tak ke mana ni? Dekat luar borak-borak je. Kadang-kadang tak jemput pun kita suruh baca. Masuk bodoh je. Lepas tu lama tengok kiri kanan, tengok aku tengok tengok aku, tengok Zul, tengok Nur, tengok kiri kanan semua. Mana ni? Bacalah kita. Jadi kadang-kadang benda macam tu juga menyebabkan orang baca tak ikhlas, kan? Tidak ikhlas baca sebab dia rasa tidak diraih, tidak kata betul-betul nak buat, hanya sekadar nak melepaskan syarat saja. Orang buat, kita buat juga. Jadi benda-benda macam tu. Sama juga tuan-tuan buat majlis kahwin. Minta maaf lah majlis kahwin ni tuan-tuan. Kadang-kadang ustaz sampai tu muzik tak tutup. Gedung-gedang. Hormatlah sikit kita panggil ustaz nak baca doa selamat. Kita panggil ustaz datang rumah kita nak baca doa selamat, muzik pun tak tutup, gedung-gedang. Ustaz tak balik lagi dah karaoke dah. Ya betul. Ustaz tak balik tengah makan, karaoke dah. Dia suruh ustaz baca doa selamat ni karaoke dah. Kalau sedap tak apalah, ustaz boleh hanggut sekali. Ini suara tak apa, bukan kakak ke laut ni. Tak tahu ke mana dah pergi suara. Ustaz tak balik lagi. Jadi macam mana kita nak dapatkan semangat tu, macam mana supaya ustaz terbaca, supaya yalah walaupun bukan majlis dia baca dengan penuh perasaan. Dahlah pergi tu muzik tak tutup, belum apa lagi. Yalah yang tutup aurat tak tutup aurat tu cerita lain, itu masalah tetamu dan sebagainya. Tapi tuan rumah yang menyediakan majlis ini tuan-tuan kena ingat, kita jemput orang tutup baca doa selamat. Tiba-tiba kita sendiri bukan bersedia untuk selamat. Jadi buat apa ustaz tu baca doa selamat? Kita tak sedia nak selamat. Buat apa nak baca doa selamat? Tak guna baca doa selamat. Baca beratus kali doa selamat pun, tapi kita tak sedia nak selamat, tak guna tuan-tuan. Macam kereta lah, bawa kereta, disediakan tali pinggang keselamatan, tak pakai, aksiden habis melambung tuan-tuan. Saya cerita sebab ada pengalaman aksiden terbalik kereta macam mana, saya boleh cerita. Tapi kalau kita pakai terbalik macam mana sekalipun, insya-Allah Allah Ta'ala tolonglah, sebab kita dah bersedia untuk selamat. Orang tanya, tak keluar airbag ke? Tak keluar macam mana? Bukan saya langgar depan, saya terbalik. Kalau langgar depan, confirm lah keluar airbag, lemah dengan anak saya. Tapi nak ceritakan sebab kita pakai, maka selamat, tak tercampur dan sebagainya. Mana kita sedia untuk selamat, ni kita sendiri tak sedia. Minta maaf lah, marah sikit. Kalau terasa tu memang saya tuju lah. Kalau tak terasa tu kena fikir-fikir lah. Okey tuan-tuan ya. Saya tak tuju siapa-siapa, tapi saya ingatkan, kali kalau nak buat benda macam tu, kena sedia. Kena sedia. Bukan ustaz ni datang, bukan kata ustaz saya faham lah ustaz ni, sebab saya pun ustaz juga, selalu orang jemput. Bukan ustaz tu datang nak makan sangat tak. Orang jemput datang baca doa, jadi kita ni rasa nak tolong baca doa. Bukan ustaz tu datang nak suruh orang hulur duit. Ini ustaz, terima kasih. Jarang sangatlah ustaz macam tu. Kebanyakan kalau hulur pun dia hulur balik, dia tak nak. Cukuplah orang bagi makan sepinggan tu, cukup dah. Itu pun ustaz dah makan cepat-cepat sebab nak balik makan dengan anak bini pula. Ni lepas ni kena makan cepat-cepat ni. Orang dah masak sup kat rumah ni. Marah ni kau tak balik ni. Sup pula sup tulang. Susah kitanya. Datang sini tengok, aduh macam mana kan. Tapi bagi ustaz tu datang, bukan kita suruh hormat sangat, supaya diraikan kedatangan dia. Lain kali dia datang pun dia rasa nak datang. Ni dia datang orang buat dak apa semua, lain kali mulalah tak boleh pergi lah. Kalau faham-faham lah, kalau ustaz tu kata tak boleh pergi tu ada sebab sebelum itulah. Kalau ustaz tu kata minta maaf lah saya tak boleh pergilah, padahal ustaz tu balik tidur kat rumah je, tapi disebabkan sebelum itu sudah kena, maka dia takkan pergi kali kedua.
Pada kes ni lah sama dengan kes tak semayang pada jenazah ni lah. Kerana tak setuju dengan orang tu, maka kita tak apa, tak pergi pun. Tapi dia tetap lagi orang Islam. Okey tuan-tuan ya. Dalam hadis lain juga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allazi alamahu jurah fasta'jala al-maut faqatala nafsuhu bi zubabi sayfihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa min ahli an-nar. Orang yang membunuh diri, orang sakit kemudian dia bunuh diri, dia luka, dia bunuh diri dengan menikam dengan pedang dia, maka Nabi kata dia ni daripada ahli neraka. Ahli neraka. Tapi kita kena ingat sebagaimana disebut tadi, tak semestinya dia ni kekal dalam neraka. Isyak pukul apa tuan-tuan Oh dah isyak dah. Kita berhenti sekejap lagi tuan-tuan ya. Jadi kita kena faham di sini, bunuh diri ni hukumnya dosa besar. Tapi satu perkara lagi kita kena ingat, kalau kita halalkan perbuatan bunuh diri, itu syirik. Bunuh diri sendiri, perbuatan bunuh diri itu dosa besar. Tapi kalau kita kata tak apa bunuh diri, itu syirik. Itu beza dia. Kita bunuh diri, tapi kita rasa bunuh diri ni haram, dosa besar, maka perbuatan kita tu hanya dosa besar. Tapi kalau kita bunuh diri dengan kita kata tak apa aku bunuh diri, maka itu menjadikan kita syirik. Kenapa kita syirik? Kerana tidak percaya pada hukum Allah. Mudah aja. Syirik kerana tidak mengakui, mengiyakan syariat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata bunuh diri ni dosa besar, kita kata tak apa, maka kita ni melawan Allah Ta'ala. Maka jadilah kita ni syirik. Tak kira lah hukum apa sekalipun tuan-tuan, cara mudahnya, yang mana Allah Ta'ala kata kena buat, kita kata tak apa, tak buat pun, maka perkataan tak apa, tak buat itu menyebabkan kita syirik. Kena faham lah tuan-tuan. Saya tak payah sebut satu-satu lah, faham secara umum sahaja. Apa yang Allah Ta'ala kata kena buat, hukum ni wajib dan sebagainya, tiba-tiba kita kata tak apa, tak wajib ni, tak sesuai buat masa sekarang. Habis yang tak sesuai buat masa sekarang itu menyebabkan ianya menjadi syirik. Sama jugalah orang perempuan kata tak adil Allah Ta'ala bagi orang lelaki kahwin 4. Tak adil, perkataan tidak adil itu menyebabkan ianya syirik. Yang boleh orang perempuan kata hukum itu Allah Ta'ala dah buat baik, cuma suami saya tidak mampu, tidak layak untuk kahwin 2, 3 dan 4. Itu sahaja yang boleh kita kata. Tak boleh kita nak kata tak sesuai kau kahwin 2, kahwin 3. Sama juga Allah Ta'ala kata nak jadi imam, pemimpin dan sebagainya kena orang lelaki, maka kita pertikaikan orang perempuan pun layak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, orang lelaki lebih kuat daripada orang perempuan. Tak kira seramai mana orang perempuan sekalipun, orang lelaki tetap lebih kuat. Maka kalau Allah Ta'ala kata orang lelaki yang paling layak menjadi pemimpin, kita tak boleh nak petikai tu. Tapi pada masa-masa perkara-perkara tertentu, orang perempuan lebih baik. Ada macam tu. Tapi hakikatnya orang lelaki jadi pemimpin itu betul. Tapi ada pada bab-bab tertentu orang perempuan lebih layak. Ada. Jadi kita tidak menafikan, tapi kita kata ada tempat yang orang perempuan layak. Jangan kita nafi, orang perempuan orang lelaki sama taraf. Tidak sama tuan-tuan dalam Islam. Tapi hakikatnya pada mata kita kedudukan hak tu tetap sama, tapi dalam Islam dia tidak sama. Kalau kita kata sama, kenapa orang lelaki dapat 2 bahagian, orang perempuan dapat 1? Sebab apa? Tanggungjawab orang lelaki lebih daripada orang perempuan. Saya ulang lagi sekali, saya pernah sebut sebelum ni, seorang lelaki dia kena jaga isteri dia, mak dia, adik perempuan dia. Orang perempuan hanya jaga diri dia sahaja. Itu beza. Seorang lelaki wajib atas dia menanggung isteri dia, mak dia, adik perempuan dia, anak dia. Bagi seorang lelaki 4 perempuan, dia kena tanggung. Bagi seorang perempuan hanya 1 saja, diri dia. Kadang-kadang diri dia tak payah tanggung, suami dia yang tanggung. Bagi seorang perempuan 4 orang yang wajib tanggung dia. Pertama suami dia, kedua ayah dia, ketiga saudara lelaki dia. Keempat, pertama suami dia, ayah dia, saudara lelaki, anak lelaki dia. Seorang perempuan 4 tanggung, orang lelaki tanggung 4. Sebab tu orang lelaki diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Kita kena faham di situ. Jangan kita kata sama, tetap tidak sama. Tapi dari segi hakikat hidup di dunia ni diberi sama taraf. Tapi pada mata, pada pandangan Allah Ta'ala ianya tidak sama, kerana tanggungjawab tidak sama.
Orang perempuan tidak dipersoalkan di akhirat nanti. Kenapa anak kamu, anak perempuan kamu tak pakai tudung? Kamu, isteri kamu tak pakai tudung? Kenapa adik perempuan kamu tak pakai tudung? Kenapa mak kamu sembahyang lambat dan sembahyang? Tak ditanya. Orang lelaki semua tu ditanya. Orang perempuan di akhirat nanti dia hanya akan ditanya, kenapa kamu tak pakai tudung? Tu pun dia boleh jawab lagi, suami aku tak suruh. Boleh jawab lagi kan? Lepas lagi dia. Kan? Ayah aku tak suruh. Adik abang aku tak suruh. Macam mana? Anak aku tak paksa. Masih boleh jawab lagi tuan-tuan. Sedangkan orang lelaki dah soal sendiri tak boleh jawab dah. Kenapa bangun lambat subuh? Ni kenapa anak tak pakai tudung? Tak lepas tuan-tuan. Tak lepas. Jangan duduk sedap sangat orang lelaki ni. Duduk sombong, nak kahwin 2, kahwin 3. Yang satu tu pun dipersoalkan banyak tu dah. Kau tambah 2, kali 4 lagi, 8 jadi. Kalau tambah lagi seorang kahwin 3, 2 jadi 12. Berani. Memanglah kalau nak kira sedap, sedap kahwin 2. Apa sedap tak tahu pula. Apa sedap tu tak tahulah. Sedap dari segi bermegah, isteri 2 megah tuan-tuan. Bermegah dengan isteri 2 tak ada hal. Tapi kena ingat juga tanggungjawab tu gandakan 2. Itu yang kita kena ingat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan saya mati sekalian. Hadis yang terakhir sebelum kita berhenti, nampak Jai dah sampai tu, nanti dia kata, ustaz ni bila nak berhenti ni, aku nak ajak pergi rumah aku ni lambat pula. Apa kan? Hadis yang terakhir diceritakan daripada Sabit bin Dhahak, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la'nul mu'mini ka qatlihi wa man qazafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatilihi wa man qatala nafsahu bi syai'in 'azzabahu Allah bihi yaumil qiyamah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Darimi, Bukhari dan lain-lain. Yang mana bermaksud dilaknat orang mukmin. Melaknat orang mukmin seumpama kita bunuh dia. Kita laknat orang mukmin ni. Kita tahu orang ni orang Islam, orang yang beriman, kita laknat dia. La'nun, kita laknat dia. Maka orang tu seumpama bunuh orang tersebut. Tak kira lah tuan-tuan, laknat lepas lama dah. Tapi nak ceritakan kalau orang tu betul mukmin. Kalau tak betul mukmin lain ceritalah. Okey, wa man qazafa mu'minan bi kufrin, dan barang siapa yang menuduh orang Islam itu dengan kufur, dengan kafir, fa huwa qatiluhu, seolah-olah kita bunuh orang itu. Kalau tuduh orang Islam dengan dia tu kata kafir ni, seolah-olah kita membunuh dia. Okey, wa man qatala nafsahu bi syai'in, barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu benda, azabahu Allah bihi yaumil qiyamah, maka dia akan diazab dengan perkara tersebut. Barang siapa yang bunuh diri dengan suatu keadaan, suatu perkara, suatu alat, maka alat tersebut diguna untuk mengazab di akhirat nanti. 3 perkara dalam hadis ini, jangan laknat, jangan kita tuduh, dan jangan bunuh diri. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkatan kepada kita. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat daripada perbicaraan kita malam ni. Ada apa-apa soalan sebelum kita berhenti tuan-tuan? Tak ada ya? Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka kalimat nafi'ah wa qalban khashi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.